Okey, ni saya nak kongsikan tips kepada mahasiswa yang bila anda dah jadi student, bila masuk ke universiti, ada dua kemungkinan pilihan anda dalam konteks aktiviti sepanjang belajar lah. Sebab anda nak belajar akademik, itu dah memang confirm. Sekarang ni yang boleh diadakan pilihan adalah anda punya aktiviti persatuan. Okey, KOKO. Sekarang ni ada dua kemungkinan pilihan yang biasanya orang akan dapat. Satu, kita masuk persatuan yang sedia ada dalam universiti. Okay, maknanya dah ada beberapa persatuan, sama ada itu persatuan berdasarkan minat, hobi ataupun certain peribadi objektif yang kita nak capai lah. Okay, contohnya kalau macam sukan, adalah persatuan-persatuan bola, hoki, badminton. Okay, hobi ada persatuan-persatuan macam muzik, okay, ataupun persatuan-persatuan yang membuat aktiviti masyarakat. Ini memang minat dan objektif kita. Okay, so ada certain universiti memang dah ada wajib beberapa persatuan dan ada penambahan yang inisiatif daripada student sendiri. Okay, so bila anda masuk universiti, okay, tahun pertama biasanya dah kena ada pilihan nak masuk persatuan mana. Kadang-kadang ada satu hari yang dia ada macam open day, semua persatuan buka booth, dia akan mula rekrut student lah. Okay, sekarang ni anda ada pilihan untuk masuk kepada persatuan-persatuan tu. Kalau mana yang wajib tu, you follow je lah dia punya requirement yang universiti dah set, berapa banyak yang kena masuk, you fulfill all the required hours. Okay, yang kedua ialah persatuan-persatuan ni semua tak mencapai objektif anda, ataupun anda nampak ada lagi keperluan untuk ada perubahan lain, anda bina gerak kerja baru sendiri. Ini di luar landscape yang rasmi dalam universiti. Ini pun boleh jadi juga sebab universiti sebagai seorang mahasiswa, anda ada idea, anda ada kreativiti, anda ada masa. So anda ada peluang dan resource yang cukup untuk membina sesuatu yang anda rasa perlu diubah. Okay, jadi pilihan kedua ni ialah is a voluntary punya option yang tak dapat markah, mungkin tak dapat apa-apa kredit, mungkin tak dapat apa-apa acknowledgement daripada universiti ataupun daripada pihak-pihak yang official, agensi-agensi official. Tapi anda rasa ada keperluan yang menyentuh hati, yang trigger anda punya aktivisme, spirit aktivisme untuk kena bergerak ke arah sesuatu. Okay, jadi kadang-kadang benda tu orang dah tubuhkan, kita hanya masuk. Ni benda-benda unofficial. Kadang-kadang orang panggil underground, kadang-kadang benda tu tak ada underground sangat pun, sebab memang boleh buat pun. Okay, cuma dia bukan satu yang kepentingan universiti tu lah, jadi universiti tak masukkan sebagai persatuan yang diiktiraf. Okay, jadi bila anda ambil pilihan kedua, dalam keadaan sama anda ada pilihan yang pertama tadilah. Okay, tak kira lah anda ni masuk yang wajib, semata-mata nak luluskan, nak habiskan supaya boleh grad, ataupun anda masuk sesuatu yang pada anda bermakna, perlu digerak kerjakan, perlu diperjuangkan, perlu didapatkan satu impact yang boleh mengubah sepanjang masa anda move tu, aktivisme anda tu, anda nak mengubah sesuatu. Okay, dalam dua-dua konteks ni, saya menggalakkan mahasiswa supaya bila anda masuk sehingga anda keluar, apa-apa pun niat anda, objektif anda, pastikan kalau keluar tu keluar dalam keadaan anda ada kemahiran strategi yang lebih baik daripada sebelum masuk. Okay, sebab persatuan-persatuan kat universiti ni ada sebab lah kenapa dia wajibkan, kan? Kenapa semua orang kena masuk KOKO. Okay, dia memberi impact kepada anda punya cara fikir, cara interaksi dengan orang, cara organisasi, yang mana benda tu semua sangat-sangat vital dan kritikal bila anda nak kerja. Ni nak kerja ke, nak buat bisnes ke, whatever your objective lepas dah grad, you nak, kecuali kalau anda nak duduk rumah lah, memang benda tu tak perlu apa-apa pun, kan? Tapi kalau anda memang nak hidup seperti normal, lifestyle yang ada cabaran yang perlu ke depan, nak bekerja ataupun nak buat perniagaan, anda kena ada strategic thinking. Okay, dan strategic thinking ni kita tak develop dalam kelas. Okay, unlikely lah.
kita fikir secara akademik bila kita masuk kelas kan. Jadi strategi kita pun lebih kepada macam mana nak score kita punya paper ataupun macam mana nak siapkan assignment kita dengan efisien. That not really help banyak dalam konteks kita nak duduk dalam dunia sebenar. Dunia sebenar bukan akademik semata-mata. Okay, it's not matter of you boleh write up something and then people bagi you duit, bagi you markah. It's not that simple. Okay, dalam realiti sebenar kita kena fikir strategi. Jadi kita nak masuk dalam team mana-mana orang yang nak bagi kita income, kita kena ada kemampuan untuk contribute kepada strategi yang sedang berjalan. Okay. Jadi sebab tu saya tekankan, kalau anda dah ada dalam persatuan, kebanyakan student bila dia masuk, especially first year, kita blur. Kita blur sebab kita tak tahu dah aku nak buat apa kat sini kan. Sebab dah isi nama, isi borang apa semua, dah kena panggil meeting tiba-tiba nak kena pilih siapa ketua. Aku tak kenal satu orang, satu habuk aku tak tahu apa lagi. Dah nak kena buat undi kan, dah aku tak faham apa benda agenda AJ apa benda semua ni, tiba-tiba nak kena sign apa-apalah, nak kena vote, nak kena pilih, lepas tu kena panggil jadi subcon. Okay, sama ada anda masuk komiti ataupun subkomiti, kena fikir mindset satu je, dah aku ada peluang ni, apa benda yang aku boleh dapat kalau aku tak dapat benda lain. Okay, so saya punya cadangan yang you boleh dapat satu je, yang paling penting. Kalau tak dapat yang lain pun tak apa, you kena dapat you punya strategic thinking, strategic thinking, strategic angle. You kena ada strategic skill. Kadang-kadang tak semua orang ada peluang untuk duduk dalam bidang kepimpinan dalam persatuan ni, sebab kita tak dipilih atau kita memang tak minat pun nak duduk kat atas, nak bagi arahan dekat orang. Okay, tak apa, you tak dapat leadership skill, it doesn't matter. Okay, kadang you tak nak commit sangat masa pun, okay, tak apa, you are not into that activism punya spirit banyak sangat, tak ada isu. Tapi you kalau boleh, kita participate kepada strategi development. Okay, strategi development ni ada beberapa aspek yang mana saya akan terangkan. Sebab tu saya nak cerita pasal strategi development dalam beberapa video. Saya rasa dalam lebih dari 10 video lah sepatutnya, spesifik kepada student punya konteks. Sebab ini ruang yang kita paling fresh untuk belajar. Bila kita keluar dah ada bias, dah ada office politik, dah keluar dari universiti, so kita masuk tempat kerja yang kita kena bully, ada supervisor yang ada interest sendiri, ada boss yang ada interest sendiri, ada director pula ada interest sendiri. Dah macam itu, you nak belajar strategi kat mana? Tak ada, semua kena jalankan orang punya je. So if you don't have the skill, then you are going to struggle macam mana you nak adapt dengan orang lain punya dynamic dalam tempat pekerjaan akan datang lah. Okay, jadi pada waktu jadi mahasiswa ni, anda perlukan ada ambil masa untuk belajar strategi skill ni, bukan saja untuk membantu, itu paling minimal lah, untuk bantu kejayaan anda. Yang kedua ialah sebenarnya mahasiswa ni you ada peluang untuk buat impact yang besar. Okay, you ada all the resources and all the opportunity, all the option is pada mahasiswa sebenarnya. Kalau apa yang tak kena dalam negara ni atau dalam dunia ni, you ada 4 tahun untuk betulkan, which is a long time. Dan you ada hundred of thousand of people dalam you punya network of university yang you ada access. Okay, you bukan ada saja student saja, you ada lecturer, you ada funder, you ada company yang buat CSR, you ada all this access. You ada 4-5 tahun untuk nak develop some kind of planning yang mana boleh mengubah sesuatu dalam negara ni. Paling kurang lah kalau tak ubah kat Malaysia, kalau tak ubah kat dunia. Okay, jadi macam mana boleh ada macam-macam peluang tapi masih lagi banyak masalah kat negara, banyak lagi masalah kat dunia yang mana student tak participate untuk bantu, student participate untuk dapat bantuan. Kenapa jadi macam itu? Itu isu dia ialah strategic skill. Okay, you tak boleh nak utilize betul-betul resource. Jadi dalam video-video yang saya akan terangkan ni, kita akan go step by step, daripada start sampai habis, macam mana you nak try and experiment strategic skill dalam persatuan mahasiswa at whatever level. Sebab strategi ni dia bukan kena duduk kat atas saja. Okay, dia ada strategi at multiple level. Okay, dan kita sentiasa ada peluang untuk mempengaruhi, untuk mengubah strategi menjadi lebih baik walaupun kita dekat level bawah. Okay, tapi ini lagi penting kepada orang yang kat level atas lah. Kalau you kat level atas dan you dengar video-video saya ni, you should pay attention because you have a significant role to play in your society lah. Okay, jadi ada 4 benda kita nak start dengan introduction, 4 perkara untuk nak ada strategic skill ni.
Okay, yang pertama you kena tahu you punya strategic situation. Sekarang ni keadaan kita macam mana. Okay, so benda ni kita kena faham vision kita apa, kita nak ke mana. Okay, so first kali ialah memang kita nak faham kita punya strategic situation. Yang kedua, kita nak kena analyse. Okay, macam mana nak analyse, apa nak tengok, sebab macam-macam benda orang akan bagi kepada kita, data ni, data tu. Kadang-kadang orang ni dia bias ke sini, dia bias ke sana. Jadi nak faham supaya kita tak terkena dengan orang-orang lain punya bias sebelum kita nak buat decision yang strategik ni, kita kena faham macam mana nak analisa. Okay, yang ketiga, kita nak implement. Okay, sebab kita dah analisa apa semua, kita tahulah okay, this is the best option. Okay, so kita akan kena tahu macam mana nak implement kita punya strategi. Yang keempat, last sekali lah, kita nak control. Kita nak control. Dalam implementation tu mesti akan ada problem. Sebab tu is a skill. Kita tak pentingkan strategi tu berjalan dengan baik. Okay, berjalan dengan baik ke tidak ke, itu soal nombor 2. Soal nombor 1 ialah kita ada tak kemahiran untuk maneuver apa strategi yang dicampak kepada kita untuk make it so that kita capai output yang kita nak. Okay, so itu kemahiran. You nak kena tai chi sana sini. Okay, so strategi ni bukan kita dapat wahyu daripada orang atas turun bawah, you buat itu plan. Okay, strategi ni dia berbeza dengan planning. Kebanyakan orang dia cakap saja bila kita tembak balik, tak, you bukan buat strategi, ini you punya planning. Planning ni short term, straightforward, ada specific calculated outcome, apa benda nak capai semua, you can visualize semualah. Okay, strategi ni is beyond that. Dia larger scope, dia overview, dia long term. Okay, so strategi ni dia kadang-kadang sekarang ada mazhab yang berbeza. Strategi ni kita dah ke arah mazhab yang strategi ni tak rasional. Dia kena dynamic, dia kena flexible. Okay, so strategi ni is a long game. Okay, so nak ada skill tu yang penting daripada nak hanya execute plan. Jadi semua orang kalau masuk mana-mana persatuan atau society, dia akan dapat peluang untuk execute plan. Nak buat program, nak buat event, nak buat seminar, nak buat talk, itu semua plan. Plan, jalan, tak jadi, and then gaduh, tengok tak dapat objektif, and then tak apa, yang penting kita masuk dalam report, nanti AGM kita akan bentang report. Itu semua plan, itu tak memberi function sangat dari sudut strategic skill yang kita nak. Okay, strategic skill ni dia lain sikit daripada plan lah. So semua orang kalau dia rasa dia dah boleh buat strategi, tapi bila kita check balik, sebenarnya dia boleh buat plan, dia tak boleh buat strategi. Okay, strategi ni is a higher level of calculation, higher level of tactical and technical aspect. Jadi so siapa yang berminat, dia kena lalui beberapa video yang kita akan spend step by step strategi ni apa dia dan macam mana kita nak develop, especially dalam konteks persatuan mahasiswa lah. Yang paling penting sekali persatuan mahasiswa yang nak buat movement. Okay, you nak buat movement, you nak bergerak. Kalau you nak bergerak, maknanya you punya gerakan tu akan memberi impact compare tu waktu sebelum you bergerak. Okay, so you nak buat impact is not easy, especially most of the impact yang you nak is akan mengubah sesuatu yang sedang menghadapi masalah ataupun kelompongan. Okay, that way you punya option ialah you mesti kena ada strategi yang solid. Maknanya you kena ada strategi skill yang strong enough supaya whatever strategi dan uncertainty yang berlaku dalam strategi you boleh maneuver untuk mencapai impact yang kita nak. Okay, so orang yang duduk dalam movement ni lagi penting lah. Ni paling penting ialah strategi. Strategi akan menentukan ke mana arah you pergi, you boleh pergi dengan baik atau tidak, dan sama ada you akan survive untuk capai impact you ataupun at the end you akan gagal dan kena withdraw from the direction yang you nak pergi. You kena retreat and you kena pergi ke direction lain, ataupun you kena change the entire vision lah, kan. So strategy is a important thing in term of kalau you nak buat movement ataupun you nak ubah sesuatu dan nak memberi sesuatu yang bermakna kepada dunia. Okay, so itu saja buat masa ni.